ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah, pada pagi Isnin ini kita dapat menyambung meneruskan pengajian tadabbur ringkas surah Al-Jin 20 minit, yang mana kita telah pun selesai membincangkan ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Pagi ini kita akan masuk ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan kita cuba masuk sampai ke ayat yang keenam. Jadi ayat yang keempat ini adalah merupakan perkara ketiga yang jin yang telah mendengar Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW, maka mereka telah kembali kepada kaum mereka. Maka perkara ketiga ini merupakan lanjutan daripada apa yang telah diperkatakan oleh para jin, seperti yang telah kita ketahui pada ayat yang sebelumnya. Perkara ketiga ini dia berkenaan dengan perihal golongan jin itu sendiri. Kalau perkara pertama, para jin itu mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Perkara kedua, jin itu telah menyebutkan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Maka kita masuk kepada ayat yang keempat. Perkara yang ketiga, kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Terjemahan ayat, وأنه, dan sesungguhnya, kana yaqulu safihuna, orang yang bodoh dalam kami dahulu. Jadi jin ni dia kata dalam kumpulan jin kami ada yang memanglah diterjemahkan orang, tapi merujuk kepada para jin itu. Dia kata dulu selalu yaqulu, selalu mengatakan ala Allah, ke atas Allah itu adalah syatata, satu ucapan, satu kata-kata yang melampaui batas. Jadi para jin yang kita telah pelajari sebelum ini, setelah mereka faham isi kandungan Al-Quran, maka para jin ini ceritakan sebelum mereka mendengar Al-Quran apa yang berlaku kepada kaum mereka. Mereka telah katakan kepada Allah ini dengan kata-kata yang melampaui batas. Mereka kata tentang apa? Kena kembali merujuk pada ayat yang sebelumnya, iaitu ada di kalangan kumpulan jin yang mereka mengatakan Allah Ta'ala ini berhajat kepada isteri, berhajat kepada anak. Jadi kalau menisbahkan Allah itu mempunyai isteri ataupun anak adalah satu ucapan yang para jin itu kata adalah syatata, yang melampaui batas. Ayat ini izinkan saya untuk merujukkan perincian dia. Dalam ayat itu kita jumpa perkataan safihuna. Safihuna adalah merujuk kepada kalimah safih. Na kat situ merujuk kepada kami. Jadi safih itu pada asalnya dalam tafsir Misbah mengatakan adalah menunjuk kepada seorang yang lemah akalnya. Lemah akalnya bahasa kita apa? Bodoh lah. Maksudnya jin ini, mereka ni sebenarnya lemah akalnya. Safihuna. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir pula kata, siapa yang jin itu kata safihuna, yang lemah akalnya, yang cetek ilmunya, yang bodoh itu, menurut pentafsiran 4 tabi'in ni, Imam Mujahid, Ikramah, Qatadah dan As-Suddi mengatakan
Safihuna dalam ayat itu adalah iblis. Jadi para jin itu yang telah beriman, dia kata sebelum kami tahu Al-Quran yang kami dengar tu, maka iblis merupakan orang yang bodoh di dalam kalangan kami, yang telah sebarkan maklumat, yang telah bagi tahu kepada kami tentang sesuatu yang dusta terhadap Allah. Okay. Sebab tu iblis adalah daripada kumpulan jin. Jadi jin yang paling jahat sekali adalah iblis. Okey, untuk dapatkan lagi maklumat tentang perkataan safih, ada beberapa ayat Quran yang lain yang Allah menyebutkan tentang safih. Antaranya boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Kita akan jumpa perkataan illa man safiha nafsah. Jadi Allah bagi tahu tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim, melainkan orang itu adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Allah kata perkataan safih. Okey. Allah juga pernah menggunakan kalimah safih kepada ahlul kitab seperti orang Yahudi. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu sufaha. Perkataan sufaha merujuk kepada safih. Jadi Allah Ta'ala kata orang yang bodoh akan berkata. Siapa dekat sini adalah Yahudi, dia panggil as-sufaha'u minan nas. Kemudian Allah juga pernah gunakan kalimah safih ini diletakkan kepada orang-orang munafik. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 13. Allah kata ala innahum khumus sufaha. Ketahuilah seseorang yang ketahuilah mereka, iaitu orang munafik, ialah orang yang sufaha, adalah orang yang bodoh. Jadi perkataan safih tadi kita dah tahu iblis telah melakukan lemah akalnya. Dia adalah makhluk yang telah membodohkan para jin sebelum ini. Okey, kemudian apa makna syatata? Ini kita ambil sedikit perincian dia supaya kita nak tunjukkan bahawa jin yang beriman tu, hasil dia belajar Quran tu, dia tahu isi kandungan Quran itu mengajak kepada apa. Jadi jin tu kata perkataan syatata tadi itu, perkataan syatata ia berasal daripada kalimah syatat yang asalnya bermaksud sangat jauh. Jadi apabila perkataan sangat jauh syatata dinisbahkan kepada bab menyandarkan kepada Allah tadi itu, maknanya ucapan iblis yang kata Allah ada isteri, Allah ada anak, itu adalah ucapan yang sangat jauh daripada kebenaran dan juga keadilan. Okey, itu perincian yang agak pendek lah. Okey, saya teruskan tuan-tuan dan puan. Kita masuk kepada ayat yang kelima. Pengajaran dia nanti kita gabung dengan ayat nombor 5. Okey, kita masuk kepada ayat nombor 5. Kita bacakan ayatnya. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jin ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا. Okey, ayat nombor 5 ni adalah perkara yang keempat yang disebutkan oleh para jin yang beriman itu kepada kaumnya. Okey, apa maknanya? Para jin itu kata, sesungguhnya selama ini kami menyangka bahawa manusia dan jin itu sama sekali tidak akan mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Jadi jin yang beriman dia kata, kalau kita baca pada terjemahan dia, nanti saya bagikan nota ni keseluruhan minggu ni, insya-Allah akan dapat.
Ayat ni bermaksud macam ni. Para jin yang sebelum ini mereka pun tak beriman, mereka dengar cerita sebelum mendengar Quran tu, iblis duk hasut kata Allah Ta'ala ni ada isteri ada anak. Jadi para jin tu kata apa? Kami duk ingat sebelum ni, iaitu sebelum dengar Al-Quran ni, manusia takkan berani untuk cakap yang bukan-bukan, dan juga jin tu berani untuk cakap yang bukan-bukan tentang Allah. Faham tak maksudnya? Maksudnya jin-jin yang telah beriman ni, mereka ceritalah kembali apa yang telah berlaku kepada mereka sebelum ini. Okey, saya harap tuan faham tentang ayat ini, ayat nombor 5 yang telah pun kita bacakan. Tapi rupa-rupanya selama ni apa jadi? Jin-jin yang tak beriman ni dia duk salah faham. Dia duk ingat selama ni apa yang iblis kata tu betul, apa yang manusia tu kata betul. Tapi setelah mendengar Al-Quran, barulah para jin ni ketahui selama ini mereka telah salah faham tentang Allah. Telah faham tentang Allah tu apa? Yang mengatakan Allah ni ada isteri dan juga ada anak. Okey, apa yang kita dapat pelajari daripada ayat 5 dan 6? Nombor 1. Pelajaran pertama pagi ini bagi 2 ayat tadi, menisbahkan Allah kepada memiliki isteri ataupun anak merupakan perbuatan yang sangat jauh daripada kebenaran, adalah sangat melampaui batas. Kita ambil kembali apa yang para jin beriman tu kata. Pelajaran nombor 2 kita dapat belajar dekat sini, mengikuti seorang. Kalau kita sebut seorang ataupun para jin itu sendiri pun, dia telah mengikuti iblis ataupun jin-jin yang salah sebelum ini secara membuta tuli, boleh membawa kepada kufur dan mensyirikkan Allah. Rupanya jin-jin yang tu pun telah kena apa? Telah kena dibohongi oleh iblis. Tapi alhamdulillah, setelah mereka mendengar Al-Quran yang Nabi baca, barulah mereka tahu cerita yang sebenar. Baik, apakah tindakan yang kita boleh ambil daripada ayat 5 dan 6? Tindakan pertama adalah kita kena mendalami isi kandungan Quran supaya kita dapat kenal Allah dengan sedalam-dalamnya macam jin tu. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya, kalau jin itu dia dengar Quran, dia tahu, oh rupa-rupanya Tuhan ini sepatutnya begini, selama ini salah. Maka kita kena ambil macam jin itu, dalami Al-Quran supaya kita dapat kenal Allah ini dengan sebenar-benarnya, supaya kita tahu, oh Allah ni namanya begini, sifatnya begini. Okey, jelas tuan-tuan dan puan untuk tindakan nombor 1. Tindakan nombor 2, untuk mengelakkan kita ikut secara membuta tuli apa yang orang kata, maka kenalah buat kajian sikit, bacaan, penelitian sebelum menerima apa-apa maklumat yang disampaikan. Jadi habis untuk ayat yang ke-5. So kita masuk kepada ayat yang ke-6. Okey, ayat yang ke-6 kita bacakan terlebih dahulu. Ada lagi dalam 3 hingga 4 minit. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin. Okey, ini adalah perkara yang ke-5. Jin tu dia cerita lagi. Dia cerita tentang beberapa mangkuk ayun di kalangan manusia. Jin tu cerita. Jin tu kata, dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki dalam kalangan manusia
yang pergi minta perlindungan kepada golongan jin, dia kata. Tetapi mereka jin yang diminta perlindungan itu telah menjadikan manusia yang minta perlindungan itu bertambah sesat, bertambah dosa. Faham tak maksud dia? Maksudnya jin tu cerita ada manusia ni, dia pergi minta tolong, pergi minta perlindungan kepada jin tu. Dia ingat jin tu macam boleh tolong mereka lah, tapi akhirnya jin itu menyebabkan mereka menjadi rohaqa. Okay, kita akan kupas dia. Okey, kalau baca dalam mana-mana tafsir, orang Arab dulu ada yang mengatakan antara yang orang Arab dulu begini, mereka ni kalau mereka lalu dekat padang pasir, lalu tempat-tempat yang lembah-lembah ni, mereka akan buat apa? Mereka akan minta perlindungan kepada jin. Mereka duk ingat tempat tu ada penunggu. Macam kita dulu duk dengar macam tu. Lalu dekat bawah pokok tu, tok nenek, cucu nak lalu ni, jangan apa-apakan cucu. Sama macam ayat yang kita baca ni. Betul tak? Sakit perut ni, kat mana tak ada nak buang air ni? Betul, nak buang dekat hutan. Pergi duk minta perlindungan kepada penunggu-penunggu jin tu. Serupalah macam ayat ni. Orang Arab dulu buat macam tu. Okey. Jadi kita tengok contoh Al-Imam Suddi kata. Imam Suddi kata apa? Kalau orang dulu dia keluar bawa keluarga dia, lalu satu tempat, singgah kat situ, maka orang itu akan kata, aku berlindung kepada penguasa lembah ini dari kalangan jin, janganlah celakakan aku, anak aku, hartaku dan haiwan milikku. Faham tak maksudnya? Sepatutnya tak perlu minta apa-apa izin pada penunggu pokok tu ke apa, tak ada. Ini boleh bawa kepada kesyirikan. Jin ni apabila dia tengok, oh manusia ni takut dengan dia rupanya, maka jin itu akan menjadi semakin berlagak. Jin dia kata apa? Mangkuk ayam betul manusia ni. Tak apa. So jin itu pun menakut-nakutkan lagi dekat manusia tu, supaya manusia tu bertambah takut, seram, pengecut. Boleh faham tak maksud dia? Itu maksudnya rohaqa tadi. Tapi kalau kita cerita lebih lanjut, ada para ulama, Ibnu Katsir kata perkataan rohaqa tu ulama bincang. Ada yang kata rohaqa bermaksud jin itu akan menambahkan lagi rasa takut. Ibnu Abbas kata rohaqa membawa maksud dosa. Imam Mujahid kata ia membawa maksud kesesatan. Tiga-tiga ni boleh digabungkan. Sampai sekarang ada lagi tak yang percaya bahawa sini ada penunggunya, ataupun istilah kata tempat ni keras? Tak. Sebenarnya tak perlu takut kepada jin. Kalau takut kepada jin, maka jin tu akan bertambah action. Jadi kita kena bincanglah ayat ni, pengajaran dia. Okey, nombor 1, minta perlindungan kepada jin adalah dilarang dalam Islam, hukumnya haram, boleh bawa kepada syirik. Sebab kepada Allah saja yang kita boleh minta perlindungan. Jangan apakan kita, jangan sakiti kita, hanya pada Allah saja. Tapi minta lindung pada jin, hukumnya adalah haram. Ni dia panggil syirik apa? Dia panggil syirik takut. Syirik ni banyak ya. Ada syirik takut, syirik cinta, syirik taat. Ni panggil syirik takut. Pelajaran nombor 2, jin bertambah kuat jika manusia bertambah takut. Kita pula tengok cerita hantu, banyak yang tengok tu pun macam hantu lebih kurang. Maka kita pun duk takut-takutkan manusia dengan hantu. Lalas minta perlindungan kepada para jin. Okey, saya nukilkan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2016 mengatakan bersahabat dengan jin semata-mata nak minta pertolongan, hukumnya adalah haram. Minta pertolongan jin dalam rawatan berubat juga adalah bawa kepada syirik, hukumnya adalah haram. Minta pertolongan jin untuk menambahkan kekuatan, kehebatan adalah haram.
meminta dan menggunakan khidmat jin untuk ilmu sihir atau ilmu nujum juga adalah haram. Jangan sekali-kali dengan jin, kecuali Ahmad Albab. Itu contoh. Okey, apa tindakan kita? Waktu kita dah habis, tapi saya minta sikit lagi boleh tak tuan-puan? Ni pada tindakan lah, last sekali supaya tak tergantung. Okey, nombor satu, apa tindakan kita? Oh, rupanya tak boleh minta perlindungan kepada jin ya, tak perlu takut kepada jin. Ya, jadi tindakan kita, apa-apa kalau takut nak singgah satu tempat dalam satu perjalanan, minta kepada Allah. Jadi apa doa yang boleh baca? Baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi kata kalau dia singgah satu tempat lalu dia berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan terkena sebarang bahaya sampailah dia pergi pada tempat itu. Jadi kalau tuan-tuan jenis hiking ke, jenis ke masuk hutan ke, masuk kebun ke, masuk apa ke, takut sangat dengan hutan tu apa semua, baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka tak perlu takut, jangan sampai minta perlindungan kepada jin. Okey, tindakan nombor dua, besarkanlah Allah dalam semua keadaan. Contoh panjang sikit lah ni, tak ni pendek saya ringkaskan. Okey, ada satu sahabat, dia bonceng dengan Nabi kat belakang, tiba-tiba tunggangan tu jatuh, berdebuk jatuh. Dia naik dengan Nabi, lalu dia cakap apa? Dia kata celaka syaitan ni. Faham tak? Dia jatuh, dia cakap syaitan ni celaka. Nabi tegur dia. Nabi kata jangan kau ucap celaka syaitan. Kalau kau cakap celaka syaitan, maka syaitan tu akan menjadi besar sampai sebesar rumah. Faham tak? Batu syaitan tu akan apa? Berkata dengan kekuatanku. Seolah-olah Nabi kata engkau jatuh ni jangan kau kaitkan dengan syaitan. Nanti syaitan tu akan bertambah menjadi besar, seolah-olah syaitan tu ada kuasa menjatuhkan kau. Tapi sepatutnya cakap apa? Nabi kata ucaplah bismillah. Ini kerana jika kau ucap bismillah, syaitan itu akan menjadi kecil, sekecil-kecil lalat. Macam tu. Hadis riwayat Abu Daud. Dah lah, cukuplah tu insya-Allah. Kita sambung lagi esok dengan ayat yang berikutnya. Moga-moga dapat manfaat. Semoga Allah menjauhkan kita daripada syirik, takut kepada makhluk-makhluk yang tidak boleh mengapa-apakan kita. Hanya Allah sahaja yang boleh memudaratkan kepada kita, memberi manfaat kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.